Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sebagaimana yang kita janjikan, kita dapat dipertemukan lagi pada malam ini untuk sambungan kuliah kitab kita Fiqhul Aulawiyat, Fiqh Keutamaan. Semalam kita telah membicarakan tentang hajat umat Islam terhadap fiqh keutamaan, dan kita telah membaca dalil-dalil hadis tentang pemeringkatan amal, pemeringkatan keutamaan dalam amal-amal kita, ya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi dengan beberapa hadis dan juga ayat Quran. Seterusnya kita akan membincangkan tentang rapuhnya asas keutamaan penilaian umat. Pada sisi yang lain, banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan mengenai perkara-perkara dan amalan-amalan yang buruk serta peringkat-peringkat keburukannya di sisi Allah Ta'ala, dari dosa-dosa yang paling besar dan dahsyat sampai kepada kesalahan-kesalahan yang paling kecil. Ada amalan-amalan yang termasuk ke dalam peringkat syubhah dan ada yang termasuk makruhat, yakni perbuatan yang ditegah. Dalam keadaan tertentu disebutkan pula bandingan satu perbuatan ke atas perbuatan lain, ya. Jadi kalau semalam kita membicarakan berkaitan dengan pemeringkatan ataupun keutamaan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara kebaikan melalui dalil-dalil Quran dan hadis. Malam ini kita akan membicarakan tentang perkara-perkara termasuk dalam dosa, perkara-perkara dosa yang tercatat di dalam hadis dan Quran. Juga dosa-dosa ini dia ada peringkat juga. Kejahatan-kejahatan dia ada peringkat. Bukan setakat kebaikan ada peringkat, amal-amal soleh ada peringkat. Amal-amal yang buruk juga ada peringkatan. Ada yang haram, ada yang makruh, kemudian ada dosa kecil, ada dosa besar. Jadi semua itu juga ada perbandingan-perbandingan dan peringkat-peringkatnya di dalam Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa makan 1 dirham dari hasil wang riba lebih besar dosanya daripada 36 kali perbuatan zina. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa tuan-tuan sekalian? 1 dirham wang riba kita makan, dosanya lebih besar 36 kali lebih besar daripada perbuatan zina. Kita tengok. Berzina sekali itu dosanya sudah besar dah. Terlampau besar sekali dosa berzina. Tetapi makan riba 1 dirham lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali. Makna dahsyatnya dosa riba. Sebab tu riba ni tuan-tuan sekalian kita kena jauhi. Dalam Quran pun Allah Ta'ala memerangi orang yang memakan riba. Jadi jangan sampai kita terlibat dengan riba. Baik, kemudian begitu juga Rasulullah SAW sentiasa memberi peringatan kepada para umatnya untuk menjauhi perbuatan dan sifat buruk, sifat jahat dan bahkan perbuatan yang dianggap paling terhina. Jadi Nabi SAW minta kita hindari daripada sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang buruk. Sebab kita orang Islam ni mesti beramal dengan amal-amal yang baik supaya menjadi contoh kepada masyarakat, sama ada masyarakat Muslim ataupun non-Muslim, supaya kalau yang non-Muslim mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita kena tunjukkan amal-amal kebaikan itu, maka kita kena tinggalkan kejahatan-kejahatan. Jadi Rasulullah pun menukilkan dalam banyak hadis, di antaranya Rasulullah bersabda, syarru ma fir rajuli suhun hali'un wa jubnun khali'un. Apa kata Rasulullah? Sifat seseorang yang paling jahat adalah bakhil yang bersangatan dan pengecut yang sangat pula. Itu sifat yang paling jahat pada diri manusia itu, kata Rasulullah, antaranya iaitu bakhil yang bersangatan. Ini orang Melayu ada ni, sebab tu ada watak nama dia, apa nama ni, Haji Bakhil bin Haji Kedekut.
Ya Pak Faisal, apa beza riba dengan makan rasuah? Daripada segi takrif dan perbuatannya berbeza. Daripada dosanya sama besarnya. Kerana kedua-duanya adalah kezaliman. Kerana ia menzalimi pihak yang lain. Riba iaitu senang ceritanya kalau kita buat pinjaman, contoh ini salah satu contoh saja. Dia riba ni ada banyak kategori, ada beberapa jenis. Kalau kita nak bincang tu mungkin satu tajuk lain tentang riba saja ya. Jadi kalau riba ni maknanya contoh kita simpan duit di bank, kemudian dalam akaun wadiah kan, simpanan kita simpan tapi kita nanti dapat interest. Interest tu namanya riba. Ataupun kita pinjam dengan orang sekian harta, kemudian kita bayar balik dengan kita pinjam contohnya RM10, bayar RM15. Itu dinamakan sebagai riba ya. Kalau dia invest dia lain. Invest tu kita contohnya invest berapa ribu, dia dah bagi tahu dah kita punya keuntungan berapa persen. Itu beza ya. Dan riba ni ada banyak lagi lah tentu sekalian ya. Ada jenis-jenis riba. Cumanya apa juga jenis riba, dosanya 36 kali lebih besar daripada berzina. Begitu juga rasuah tentu sekalian. Rasuah ni dia dosanya besar. Kerana apa? Kerana rasuah ni dia boleh merosakkan institusi. Institusi kekeluargaan, institusi ekonomi, sehingga kepada boleh menjatuhkan satu-satu negara. Sebab itu kalau di negara-negara seperti negara komunis tentu sekalian, China, Korea, Jepun, kalau orang makan rasuah ni, dia hukum dia tembak tentu sekalian. Tembak. Tapi di Malaysia ni rasuah boleh jadi menteri apa pula ya. Itu contohnya. Baik, kita sambung lagi tentu sekalian. Yang disebut oleh Rasulullah tadi, sifat seseorang yang paling jahat, antara sifat yang paling jahat, paling buruk pada seorang Muslim, apa dia, iaitu bakhil yang bersangatan. Dia dapat harta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bila nak menyumbang dia berfikir-fikir ya, kadang-kadang dia rasa berat. Dan juga pengecut, yang ini penakut yang sangat pula, terlampau takut tentu sekalian. Sehingga takut dengan semua perkara. Takut bini lain ya. Ni dia makna terlampau pengecut dalam melaksanakan benda-benda yang baik. Dan pula orang yang paling buruk sifatnya disebut lagi oleh Rasulullah, syarrun nas allazi yus'alu billah summa la yu'ti. Orang yang paling buruk sifatnya adalah seorang yang meminta atas nama Allah namun tidak pernah memberi kepada orang lain. Bila dia minta-minta dengan atas nama Allah Taala. Ini mencacap tentu sekalian. Minta itu, minta ini, bolehlah minta, bukan tak boleh, tapi tengok apakah keperluannya ya. Jangan kita meminta-minta kemudian kita mempergunakan nama Allah Subhanahu Taala. Hari ini banyak orang tentu sekalian mempergunakan nama Allah Taala, mempergunakan malaikat, mempergunakan macam-macam lah tentu sekalian untuk kepentingan pribadi mereka ataupun kumpulan-kumpulan mereka ya. Jadi kita kena elakkan daripada mempergunakan nama-nama Allah Subhanahu Taala dengan sewenang-wenangnya ya, sehingga akhirnya kita tentu sekalian menyebabkan orang tidak hormat lagi dengan agama, tidak hormat dengan ahli agama disebabkan kita menyalahgunakan ya. Baik, kemudian disebutkan lagi syiraru ummati as-sursarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun wa khiyaru ummati ahsanuhum akhlaqan. Orang yang paling buruk sifatnya adalah seorang yang minta ni tadi, umatku yang paling buruk sifatnya ialah mereka yang sangat banyak bercakap. Banyak cakap tentu sekalian. Buatnya tak ada, cakap banyak. Seolah-olah dia pandai, semua benda dia boleh ceritalah tentu sekalian. Memandai-mandai setiap tajuk percakapan. Dia pandai-pandai. Satu benda kadang-kadang dia tak tahu pun, tapi dia pandai-pandai bercakap. Suka bercakap, pantang ada apa nama ni, isu je terus bercakap, sedangkan dia pun tak faham isu tu. Jadi sebab tu kita nak bercakap suatu isu, kita kena memahami betul isu-isu tersebut. Barulah kita nantinya dapat memberikan pandangan-pandangan yang terbaik dalam masyarakat. Ini semualah tentu sekalian ya. Saya ulang sekali lagi tentu sekalian bahawa perbincangan kita mengenai fiqhul aulawiyat ini untuk kita sama-sama muhasabah diri kita, sama ada kita hari ini telah beramal mengikut keutamaan yang kita pelajari, keutamaan yang telah kita lihat daripada sudut syariah, ataupun kita buat itu sesuka hati sembrono kita saja. Bukan kita nak nyalahkan orang apa semua, tak ada ya. Saya muhasabah untuk saya, tuan-tuan begitu jugalah ya. Dan juga antara sifat
Paling buruk umatku, kata Rasulullah, berlagak mengetahui segala sesuatu, dan umatku yang paling baik sifatnya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Ya. Antara sifat orang umat Nabi yang buruk juga, iaitu berlagak seolah-olah tahu semua benda tu sekalian. Pantang soal jawab, pantang soal jawab, pantang soal jawab. Kadang-kadang jawapan itu pun tidak bertepatan. Ya. Hanya kerana pantang disoal, takut nanti kalau tak jawab orang kata dia tak pandai. Orang kata dia tak erti. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, pernah tentu sekalian kita dengar ada orang bertanya ya kepada si Fulan. Si Fulan tu kata, kalau ada orang tanya kita dah kahwin ke belum, kita kata belum, maka gugurlah talak satu, kata dia. Padahal tak ada tentu sekalian. Talak ni kena tengok dia tu talak soreh ataupun talak kinayah. Ya, barulah boleh jadi gugur talak apa semua. Bukan macam tu jadi tak ada. Itu boleh jadi dia gurau kan, tapi gurau tu dia tidak menggunakan perkataan talak. Kalau dia guna perkataan talak, perkataan cerai, betul tentu sekalian. Tapi kalau tidak menggunakan perkataan itu, dia kena lihat daripada niat orang yang bercakap tadi. Contoh kalau orang tanya kita kan, Ustaz, dah kahwin ke belum? Kita kata, saya belum kahwin lagi. Kahwin dah, lagi belum? Macam tu. Jadi tak boleh kita kata orang yang cakap macam tu jatuh talak kan. Ini ada juga tentu sekalian. Sebab apa? Dia rasa kalau dia tak jawab, nanti orang kata dia tak cerdik. Jadi dia main belasah saja. Jadi kita jangan macam tu, jangan main belasah saja. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik umatku, yang paling baik sifat umatku ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak daripada segi percakapan, ya, macam semalam kita dah bincang dah. Antara percakapan kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang, jangan sampai kita mengadu domba, jangan sampai kita mencerca maki orang, ya. Itu satu. Kemudian akhlak daripada segi perbuatan, ya. Kita bertemu sahabat-sahabat kita dengan wajah yang manis, senyum, ya. Kan kita banyak nanti baca lagi hadis-hadis seterusnya bagaimana disebutkan bila kita berjumpa dengan sahabat kita, hendaklah kita memaniskan wajah kita, muka kita, jangan kita tunjukkan keserabutan walaupun kita sedang menghadapi masalah tentu sekalian, ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, asraqun nas. Ya. Masya Allah, ni satu lagi tu sekalian, ya. Asraqun nas allazi yasriqu salatahu la yatimmu ruku'aha wala sujudaha wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Nabi kata apa? Pencuri yang paling teruk adalah seorang yang mencuri solatnya. Ini pencuri paling teruk. Bukan pencuri wang, itu soal lain tentu sekalian. Ini ceritanya antara sifat umat kita ni, kata Rasulullah, sebagai satu pencuri yang paling teruk ialah orang yang mencuri solatnya. Macam mana dinamakan mencuri solat tentu sekalian? Iaitu mereka yang tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya. Dia sujud rukuknya tu dia tak sempurna. Rukuk sujud ni tentu sekalian, dia mesti ada tomak ninah. Tomak ninah kadar dia berhenti subhanallah sekali, macam tu. Jadi rukuk kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi kita paling kurang sekali subhanallah. Kita tu namanya tomak ninah. Tapi yang tak sempurna ni, yang dinamakan pencuri ni dah Allah Akbar, Rabbana kalam Allah Akbar. Makna dia tidak berhenti betul. Tidak tomak ninah. Sujud pun baru letak, angkat balik. Kan satu ketika tentu sekalian, ada satu orang sembahyang sebelah Rasulullah. Sembahyang laju Charlie Chaplin tentu sekalian. 180 km sejam. Habis. Nabi kata, kau belum sembahyang, bangun sembahyang lagi. Dia pun sembahyang macam tadi lagi, laju tentu sekalian. Kemudian Nabi kata, bangun sembahyang lagi sekali. Kemudian sekali lagi macam tu juga. Sampai 3 kali Nabi kata, kau belum sembahyang lagi. Dia kata, ya Rasulullah, letih dah. 3 kali dah aku ulang. Macam dia kata belum sembahyang. Lalu Nabi ajar dia, bahawa kamu sembahyang tadi begini, tidak tomak ninah, kamu kena menyempurnakan rukuk sujud kamu. Kemudian dia pun melakukannya semula. Dan kata Rasulullah SAW lagi, adalah mereka manusia yang paling bakhil adalah mereka yang bakhil daripada mengucap salam. Ni antara orang yang dinamakan bakhil itu ialah orang yang paling susah nak mengucap salam. Sebab tu Nabi kata apa? Afsus salam. Suruh kita mengucapkan salam. Jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam dapat pahala. Kalau kita ucap selamat pagi, belum tentu dapat pahala lagi, tentu sekalian. Good morning, belum tentu dapat pahala. Tapi bagi salam, itu confirm dapat pahala. Nabi pun pernah sebut sekalian, kalau kita buat satu benda,
satu perkara, dia menyebabkan orang ni akan jadi kasih sayang apa semua. Di antaranya itu memberi salam. Jumpa orang, kita bagi salam. Siapa pun yang kita jumpa, jangan tunggu orang yang kita kenal je. Kita ni biasa bagi salam, tunggu kita kenal orang tu. Kalau orang tak kenal bagi salam, Assalamualaikum, tanya pula, kenal kat mana ya? Tak pernah jumpa pun. Ya. Baik, kemudian Al-Quranul Karim juga menjelaskan bahawa manusia tidak semuanya berada pada peringkat yang sama. Quran menjelaskan manusia itu tidak semuanya pada peringkat yang sama, meskipun mereka memiliki kesamaan di dalam sifat kemanusiaannya berdasarkan asal penciptaan. Jadi manusia itu kadang-kadang daripada segi penciptaannya sama. Kita semua sama daripada saripati tanah, air tanah tentu sekalian, iaitu air mani. Itu asal-usul kejadian kita. Tetapi setiap manusia itu ada perbezaan-perbezaannya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Mana asal usul kita, iaitu satu orang lelaki, satu orang perempuan, iaitulah Adam dan Hawa. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Kita ada banyak bangsa. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, India, orang putih, macam-macam. Dan bersuku-suku. Yang Jawa tadi pun banyak sukunya. Yang Melayu tu ada Jawa, Banjar. Yang Cina macam tu juga. Dia ada banyak jenis. India pun macam tu. Yang kita tadi suku-suku pula. Supaya apa? Dijadikan oleh Allah Ta'ala ni tadi bermacam-macam bangsa, bermacam warna kulit, suku tadi tujuan apa? Lita'arafu, untuk saling berkenal-kenalan, untuk saling berkasih sayang. Bukan untuk kita bergaduh, bukan untuk kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain. Tuan-tuan sekalian, orang Cina, dia jadi Cina bukan dia nak jadi Cina, tapi Tuhan lahirkan dia sebagai orang Cina. Kita macam tu juga, orang Melayu, Tuhan jadikan kita orang Melayu, bukan kita minta masa sebelum lahir nak jadi Melayu. Semua bangsa macam tu. Semua Allah Ta'ala jadikan itu atas kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab itu kita tidak boleh menghina bangsa. Kita tak boleh menghina bangsa. Begitu juga kita tidak boleh menghina warna kulit. Si anu tu hitam legam, tak mau kawan. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh menghina keturunan. Sebab apa? Sebab keturunan ni benda tak boleh ubah. Allah Ta'ala yang jadikan. Jadi sebab itu kita tak boleh menghina keturunan orang. Macam tu juga kalau ada orang cacat, tentu sekalian, kita tidak boleh menghina orang cacat. Sebab kecacatan itu Tuhan yang jadikan. Kalau kita menghina orang yang cacat, berarti kita menghina pencipta si cacat tadi. Siapa pencipta si cacat tadi? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menghina. Kecuali tentu sekalian, kita tadi sebut kecacatan tadi untuk mengenal. Contoh tentu sekalian, kita pergi satu taman perumahan nak cari kawan kita. Kawan nama apa? Mamat. Bila sampai situ tanya orang, kenal Mamat tak? Dia kata sini ada 3 orang Mamat. Mamat yang mana satu? Alamak, Mamat yang mana? Ni Mamat yang sumbing tu. Kebetulan mulut dia sumbing. Jadi kita sebut Mamat yang sumbing tadi bukan untuk nak ejek dia, tapi untuk kita nak bagi tahu orang tu kita kenal orang ni, kita nak jumpa dia. Lalu orang tu pun, Mamat yang sumbing, itu yang jalan sana tu. Sebelah sana ada mamat lain. Jadi mamat yang sumbing jalan yang sana. Jadi dengan itu kita dapat jumpa orang tu tadi, dapat jumpa rumah dia. Jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala daripada asal Adam dan Hawa tadi, kemudian kita lahir berbangsa-bangsa, bersuku tadi untuk saling kenal mengenal, untuk saling kita bermasyarakat, bukan untuk kita bergaduh, berbenci-bencian. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi tentu saja ketakwaan itu paling tinggi. Kamu raja ke, kamu Perdana Menteri ke, kamu menteri ke apa pun, itu tidak menjadi pokok nombor 1 daripada penilaian Allah Subhanahu Taala. Allah Taala nilai yang pertama sekali ialah ketakwaan kita pada Allah Taala. Orang fakir miskin yang compang-camping, tak berkasut, tentu sekalian, cuma kutip sampah saja sebagai mata pencarian dia. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau dia berakhlak mulia, kewajipan dia, rukun Islamnya dia jaga, tentu sekalian, maka dia lebih mulia lagi.
Berbanding dengan kita ni, walaupun kita kaya, kita ada macam-macam gelaran, kita ada kawan yang ramai, kita ada penyokong, tapi kalau kita tak jaga sifat-sifat takwa itu, maka kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Taala bawa kita pergi Mekah tu menunaikan haji. Masa menunaikan haji tu tuan-tuan sekalian, semua orang pakaian dia sama. Awak raja ke, awak Perdana Menteri ke, Presiden ke, awak fakir miskin ke. Fakir miskin tapi dia mampu dah kumpul duit nak pergi haji, sampai dekat Mekah sekalian, semua pakaiannya sama. Pakaiannya apa? Iaitulah pakai ihram. Dua lai tu tuan-tuan sekalian. Walaupun dia raja, dia tak boleh nak pakai pakaian kuning. Walaupun dia Perdana Menteri, dia tak boleh pakai bush jacket, pakai blazer, pakai tali leher, tak boleh. Semua sama. Kemudian dibawa pula ke mana tu, dekat Padang Arafah tu sekian. Semua sama. Nak tunjukkan kamu nanti di Padang Mahsyar dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Semua sama. Tak ada beza di sisi Allah Ta'ala. Yang membezakan ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berpengetahuan? Orang yang ada ilmu dengan orang yang bodoh sama ke? Orang yang ada ilmu dengan orang yang jahil sama ke? Pasti tak sama. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Orang yang tak ada ilmu, dia akan bertindak dengan hawa nafsu dia. Dia akan bertindak ikut suka hati dia, apa dia nak buat. Tapi orang yang ada ilmu, dia akan bertindak berdasarkan ilmu. Ilmu ni penting tuan-tuan sekalian. Kami dulu diajar masa di kolej tuan-tuan sekalian, guru kami sebut apa? Al-ilmu silahul mustaqbal. Ilmu itu adalah senjata yang berguna pada masa akan datang. Hari ini mungkin kita anggap bahawa ilmu itu tidak penting pada kita. Tetapi pada masa akan datang. Ilmu mengira. Budak-budak belajar mengira daripada sekolah rendah lagi. Rasa tak penting. Buat apa belajar mengira kan? Tapi bila dia besar nanti, akan digunakan untuk apa? Untuk dia berjual beli, pergi kedai nak beli barang, nak jual barang. Dan lain-lain lah. Semuanya. Jadi ilmu itu semuanya sekali. Sama ada ilmu yang khusus tentang agama ataupun sifat yang ilmu yang bersifat umum. Semuanya akan berguna di masa akan datang. Jadi kita disuruh untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu itu akan membezakan antara orang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Air kelapa lemon tu sekalian. Air kelapa tambah lemon pula. Alhamdulillah. Ini baru 3 pokok tu sekalian, tapi buahnya banyak. Satu tandan sampai 20 biji. Sekejap je hilangkan dara. Kalau kat surau masjid, dia bagi air kosong je. Kat sini macam-macam lah saya punya pembantu tu sekalian. Semalam air nanas, kemudian air mango, malam ni air kelapa. Kalau kat surau ada satu surau je tu sekalian bagi air apa ni? Air fresh orange. Dekat surau Adiniyah, kat setapak. Baik. Sambung lagi tu sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dalam surah An-Nisa ayat 95-96. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة wa kana Allahu ghafurar rahima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak pergi berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwa mereka. Ini peringkat pertama tuan-tuan sekalian. Perbezaan antara orang yang duduk tak ada apa-apa, duduk saja, dengan orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya ke atas orang-orang yang duduk satu darjat. Itu perbezaan. Orang yang duduk saja dengan orang yang pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwa raga mereka. Orang yang berjihad tadi satu darjat lebih tinggi daripada mereka. Kepada masing-masing Allah menjanjikan ganjaran yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
Jadi dua-dua dijanjikan syurga. Yang duduk pun dapat syurga. Dia orang beriman, Islam, dia dapat syurga juga. Yang pergi berjihad, dapat juga syurga. Tetapi tingkatannya lebih tinggi. Pahalanya lebih banyak berbanding orang yang duduk tidak ke mana-mana. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, iaitu beberapa darjat daripadanya ampunan serta rahmat. Bukan setakat dapat ganjaran pahala tadi, mereka juga akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditinggikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni tadi menjelaskan peringkat perbezaan antara orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Fatir ayat 19 hingga 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama yastawil a'ma wal basir wala zulumatu wala nur wala zillu wala harur wama yastawil ahya'u wal amwat. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Memanglah orang buta dengan orang yang celik pasti tidak sama. Dan tidak pula sama gelap gelita dengan cahaya yang terang. Yang terang dengan dan gelap tak sama. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Yang duduk di bawah tempat teduh dengan tempat yang panas. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Yang hidup dengan mati confirm lah tak sama tuan-tuan sekalian. Orang hidup boleh bercakap, boleh makan, boleh itu, boleh ini. Orang mati dah tak boleh buat apa dah. Ini juga perbezaan antara kedudukan manusia tadi. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Fatir juga ayat 32. Summa awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kemudian kitab ini, yakni Al-Quran, diwariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang sangat besar. Bila ada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu terbagi pada tiga tu sekalian. Satu, golongan yang menzalimi diri sendiri, iaitu bila benda difardukan dia tak buat. Bila benda dilarang, dia buat. Ini makna orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ada orang yang duduk tengah-tengah, dia tak buat apa. Dia diam aja. Ada yang cepat buat kebaikan. Bila diarah saja buat baik, dia cepat tentu sekalian. Bagi tahu suruh sedekah, cepat dia bersedekah. Suruh melakukan amal-amal sunnah, cepat dia buat amal sunnah. Ni orang yang mendapat kebaikan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kita dapati manusia dalam keadaan berperingkat-peringkat dan berbeza-beza pangkat darjatnya. Seperti mana juga amal perbuatan adalah berperingkat-peringkat dan berbeza-beza darjatnya mengikut haluan Islam. Perbezaan darjat manusia itu adalah kerana ilmu pengetahuan. Jadi perbezaan manusia itu tadi, walaupun sama-sama manusia, sama-sama orang Islam, tapi ada perbezaan dia, iaitu yang pertama ilmu pengetahuan. Ada orang ada ilmu pengetahuan, amal dia lebih. Yang tak ada ilmu pengetahuan, amal dia kurang. Yang ada ilmu pengetahuan, dia punya amalnya ikut syariat. Yang tak ada ilmu pengetahuan, ikut nafsu. Macam tu ya. Begitu juga amal perbuatan. Ada yang amalnya sikit, buat yang wajib saja, yang sunat tak buat. Ada yang buat yang wajib tambah pula dengan yang sunat. Macam tu ya. Kemudian perbezaan itu juga dilihat daripada sudut takwanya. Ada orang yang bertakwa pada Allah, ada yang tak ada. Kemudian keikhlasannya, betul ke dibuat kerana Allah ataupun kerana benda lain, dan juga jihad mereka. Ini semua yang akan membezakan kedudukan peringkat-peringkat manusia itu tadi. Baik, seterusnya rapuhnya asas keutamaan penilaian umat. Sesiapa yang cuba mengamati gerak kehidupan di sekeliling masyarakat kita, sama ada dalam urusan kerohanian ataupun kebendaan, masalah pemikiran ataupun sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, pasti akan mendapati bahawa asas penilaian yang mereka gunakan untuk melakukan penilaian keutamaan terhadap sikap dan tindakan mereka sudah rapuh, pincang dan tidak seimbang. Ini komentar tuan-tuan sekalian daripada Dr. Yusof Qaradawi melihat tuan-tuan sekalian apa yang berlaku dalam negara umat Islam pada hari ini. Sama ada tuan-tuan sekalian orang yang bertindak untuk program-program kerohanian mereka, atau kerana program-program kebendaan, atau juga pemikiran.
ataupun juga masalah sosial, ekonomi, politik dan sebagainya dilihat rapuh. Rapuh makna apa tuan-tuan sekalian? Kebanyakan umat Islam itu beramal tidak berdasarkan keutamaan. Dia ikut apa yang dia suka. Dia rasa suka macam ni, dia buat macam ni. Kalau dia tak suka, dia tinggal. Contoh kita lihat tuan-tuan sekalian, ada orang pergi ke Mekah pada hari ini. Dia pergi naik apa? Naik basikal. Kan ada isu baru ni, orang tu naik basikal sampai Malaysia, minta sedekah pula tuan-tuan sekalian. Dia naik basikal daripada Batam, tak silap saya, daripada Indonesia. Begitu juga ada budak-budak muda kita tuan-tuan sekalian, naik motor daripada sini sampai Mekah Madinah tuan-tuan sekalian. Dia buat tindakan itu kerana suka-suka dia. Bukan ikut syariat. Sebab kalau ikut syariat, kita ni dah dipermudahkan. Yasiru wala tu'asiru. Pernah zaman Rasulullah, ada orang tuan-tuan sekalian nak pergi haji, dia nazar. Dia nak jalan kaki daripada Madinah sampai ke Mekah. Akhirnya sampai pertengahan jalan, dia pengsan. Nabi kata apa? Batalkan nazar kamu, kemudian bayar kafarah, kemudian pergilah kamu berkenderaan. Sebab Allah Ta'ala tidak berkehendakkan perjalanan kamu, tapi berkehendakkan amal kamu ketika menunaikan haji. Sebab betul sekalian, kalau kita naik kapal terbang sampai ke Mekah tu, sampai ke Jeddah 8 jam. Lepas tu kita boleh menunaikan umrah apa semua, kita sambil rehat-rehat. Tapi kalau kita naik motor kan tuan-tuan sekalian, daripada sini Malaysia naik sampai ke Thailand, Thailand pergi ke laluan sutra atas sana, terus sampai ke Afghan masuk ke sebelah Iraq, Iran sana pula sedang berperang sekarang. Macam mana tuan-tuan sekalian? Akan menyusahkan diri sendiri. Sedangkan kita disuruh memudahkan. Ini kena jaga tuan-tuan sekalian, ya. Baik. Di seluruh dunia Islam akan kita dapati begitu banyak perbezaan yang sangat jauh dan ketara sekali. Bahkan terasa aneh. Ini Dr. Yusof Qaradawi punya komentar itu sekalian. Dia melihat di negara-negara umat Islam ini banyak perkara-perkara pelik. Aneh. Sebab apa? Sebab tindakan-tindakan umatnya tidak mengikut apa yang digariskan oleh syariat. Kadang-kadang ikut sekati. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian disebutkan sini, ya. Perkara-perkara berkenaan dengan masalah kesenian dan hiburan lebih diutamakan daripada urusan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Untuk urusan-urusan berkaitan dengan hiburan itu tu sekalian, masya-Allah. Saya pernah kuliah di satu jabatan tuan-tuan sekalian, di satu jabatan kerajaan. Dia bagi tahu tuan-tuan sekalian, untuk program tertentu dia panggil satu artis saja menyanyi. Tuan-tuan tahu, dia nyanyi 5 minit, dia bayar 5,000 tuan sekalian. Berarti 1 minit 1,000. Sanggup tuan-tuan sekalian. Tapi kalau panggil orang untuk program-program kerohanian, benda yang baik-baik, kadang-kadang kita masih ini mahal sangatlah ini. Kan? Ibu bapa pun kadang-kadang tuan-tuan sekalian, nak hantar anak tuition, hantar mengaji, ya, dikena kayuran, kadang-kadang fikir ini mahal lah. Tapi hantar anak pergi belajar muzik, belajar main gitar, bayar 400 sebulan pun dia bayar tuan-tuan sekalian. Ini sebahagian, bukan semua tuan-tuan sekalian, ya. Sebahagian daripada kita kadang-kadang tindakan macam tu. Program-program pendidikan, ilmu pengetahuan kita tidak berapa ambil berat. Tapi untuk hiburan, sanggup tuan-tuan sekalian spend banyak duit tuan-tuan sekalian. Pergi panggung wayang, tengok filem, boleh bawa semua anak-anak pergi bayar untuk tengok wayang. Tapi kadang-kadang anak nak minta duit sikit untuk tuition. Ni tuition ni tak payahlah. Macam-macam kan. Itu sebahagian kita. Dalam kegiatan belia dan golongan muda misalnya, ini dalam program-program anak-anak muda, kita dapati mereka lebih menitik beratkan perhatian kepada riadah badan daripada riadah akal fikiran. Main bola, tuan-tuan tengok. Pada pandangan mereka, menjaga dan memelihara golongan muda dan belia adalah menumpukan pembinaan badan dan pembangunan fizikal saja. Seolah-olahnya macam tu. Ya, untuk bina anak-anak muda kita dengan fizikal. Dengan riadah yang bersifat perlumbaan kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ada pula sampai kepada perjudian dan seumpama dengannya. Seolah-olahnya bahawa nak bina anak muda tadi dengan membina jasmani dia semata-mata, ya. Tetapi apakah nilai seorang manusia itu kerana kehebatan tubuh badannya saja, bukan kerana kemantapan jiwa dan akalnya? Itu persoalan. Adakah nilai manusia itu ialah dengan tubuh badan saja? Kadang-kadang badan besar tu sekalian, sado, ya, boleh angkat besi berat 500 kilo, ya. Tapi selimut 500 gram pun tak boleh angkat nak sembahyang subuh tu sekalian. Ya. Jadi itu nilaian.
Adakah nilaian kita kepada orang yang tubuh badannya hebat sasa tapi jiwanya lemah? Akal fikirannya pun IQ dia rendah. Adakah macam tu? Memang, kata Dr. Yusof Qaradawi, kesihatan tubuh dan kebaikan tubuh badan adalah penting bagi seorang pemuda, namun kesihatan rohani, ketajaman akal dan kebijaksanaan fikiran adalah lebih utama daripada yang lain. Memang tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi pesan, al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang cerdas ada pada tubuh badan yang sehat. Akal yang cerdas, minda yang cerdas ada pada tubuh badan yang sehat. Kalau orang tu sehat, dia cerdas lah, dia boleh fikir. Kalau orang tu tak sehat, dia sakit, dia nak fikir apa sekalian? Fikir dia makan ubat je lah. Hal itu kerana nilai seorang manusia adalah kerana keimanan, ilmu dan akal fikiran yang tajam, bukan semata-mata kerana tubuh badan yang kuat dan sehat saja. Jadi nilaian manusia di sisi Allah Ta'ala tadi bukan semata-mata tubuh badan tadi, tetapi akalnya, kecerdasan mindanya, ya. Namun pada hari ini kita boleh saksikan bahawa nilai seseorang pemuda adalah hanya disebabkan oleh kelebihan faktor tubuh badan dan kesegaran jasmani saja. Perkara tersebut dapat saya buktikan bahawa pada musim panas tahun 1993, tajuk yang menjadi bahan perbualan seluruh orang di Mesir hanyalah mengenai bola sepak dan pemain handalan yang menjadi rebutan untuk dibeli dengan harga yang cukup tinggi oleh persatuan-persatuan bola sepak. Tawaran tersebut dapat mencecah harga hampir 1 juta pound Mesir. Ini tuan-tuan sekalian, disebut tahun 1993, fenomena yang berlaku di Mesir itu. Kenapa dicerita Mesir ni? Pasal Yusof Qaradawi ni asal orang Mesir. Dia lihat suasana di Mesir. Pemuda-pemuda ni kalau bola sepak, ya Allah, dahsyat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau duduk Mesir, dulu kita kat Mesir, orang sanggup tuan-tuan sekalian duduk kereta api tu atas bumbung daripada Iskandariah sampai ke Kahirah tuan-tuan sekalian. Dia tak fikir soal keselamatan apa semua. Yang penting dia nak pergi tengok orang main bola. Yang main bola tu bukan ramai. Yang nak tengok tuan-tuan sekalian. Menjerit-jerit. Kalah, bergaduh pula tuan-tuan sekalian. Jadi tahun 1953 di Mesir itu mereka membicarakan tentang pemain handalan. Siapa pemain handalan? Berapa juta? Kadang nak pindah satu kelab ke satu kelab, bayarannya sampai juta-juta tuan-tuan sekalian. Kemudian gaji dia sendiri tiap-tiap minggu juta-juta. Lagi-lagi kalau orang Eropah main. Tapi kalau orang Malaysia main tak tahulah tuan-tuan sekalian berapa harga nilaian mereka, ya. Orang Malaysia ni tak ada lagi dengar jual atau pindah kelab sampai juta-juta, tak ada, ya. Tapi negara luar ni hebat. Namun alangkah baiknya apabila perhatian dan tumpuan mereka itu diarahkan kepada kegiatan olahraga dan riadah yang dapat memberikan manfaat dan faedah bagi orang ramai di dalam meningkatkan kecergasan tubuh badan dan kesihatan jasmani. Tetapi perkara yang sangat disayangkan adalah bahawa mereka memberikan perhatian yang terlalu berlebihan kegiatan sukan yang bersifat persaingan, khususnya bola sepak yang hanya dimainkan oleh beberapa orang saja, sementara orang ramai hanyalah menjadi penonton, kan? Memang betul lah tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok orang main bola ni, yang main tu, yang bekerja-kerja dalam padang tu berapa? 25 orang je tuan-tuan sekalian. 25 kan? 25 lah, 11, 22. Linesman 2 orang kan? 24. Kemudian referee seorang. 25. 25 tu lah tu kan, bekerja sana, bekerja sini. Yang lain bersorak. Tapi tu sekalian, kalau duduk stadium memang tahu. Kita tak duduk stadium ni tak tahu. Dia duduk stadium ni kan, dia nanti datang dia punya semangat dia lain, ya. Kadang-kadang kita duduk saja pun orang menjerit, bersorak juga kita. Baik, orang-orang yang terkenal dan menjadi pujaan masyarakat seperti ini bukanlah para alim ulama, para cendekiawan, budayawan, sastrawan ataupun ahli-ahli fikir. Tetapi orang-orang yang menjadi pujaan dan ikutan mereka adalah para artis, seniman dan bintang-bintang filem dan bola sepak. Memang betul tuan-tuan sekalian, kita lihat dalam surat khabar, tuan-tuan boleh tengok berapa ruang untuk ilmuwan, untuk budayawan, untuk cendekiawan, para ulama. Tak banyak tuan-tuan sekalian, ruang ada sikit-sikit. Tapi untuk artis, saya tak tahulah ada berapa tahun tak baca surat khabar tuan-tuan sekalian. Kalau dulu kita tengok hari Ahad, tengok ada satu sisipan dekat berapa 10 muka surat tu cerita pasal artis je tuan-tuan sekalian. Tapi untuk orang-orang yang boleh menjadi contoh daripada segi akhlak, daripada segi keilmuan, itu jarang sekali. Akhbar-akhbar, majalah-majalah, televisyen dan radio sentiasa membincangkan ragam hidup artis dan para seniman dengan pengalaman hidup dan kejayaan mereka di dalam kerjaya, kesenian dan dunia perfilman.
Gambar-gambar dan cerita-cerita mengenai artis dan para seniman sentiasa menghiasi lembaran-lembaran akhbar dan majalah. Meskipun seringkali kita dapati cerita-cerita tersebut sama sekali tidak bermutu dan tidak bermanfaat untuk hidangan orang ramai. Sementara itu, golongan masyarakat lainnya tidak pernah mendapat perhatian yang begitu banyak seperti yang diberikan kepada para artis dan seniman ataupun bintang filem. Memang tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok kalau dekat artis apa ni dapat diputarkan, ada ceritanya pun apa tuan sekalian? Gaduh dengan bini masuk dekat TV. Itu ada cerita apa tu sekalian hari Ahad dulu dah lama dah tak tengok TV tu, lupa tu. Tentang artis apa? Tak ingatlah tu sekalian. Tu kadang-kadang artis tu bergaduh laki bini pun cerita dekat dalam dalam TV. Kadang-kadang berebut boyfriend. Artis tu dia berebut boyfriend tu sekalian. Tu pun masuk dekat TV. Jadi benda-benda tu benda yang tidak ada manfaat tapi dihidangkan kepada orang. Akhirnya ramai yang terikut buat perangai macam artis tu. Bukan tak ada artis yang baik, ada. Ini contoh tu sekalian ya. Kadang-kadang yang tak baik itu lebih banyak lagi. Betul, melodi ya. Cik Zainal masih tengok lagi. Kita dah tak sempat lah Cik Zainal. Jika ada seorang bintang filem atau artis meninggal dunia, maka berita kematiannya akan terpampang di dada semua akhbar ataupun majalah yang menyiarkan berita kematiannya, sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Atau belang sukawa apa namanya. Kadang-kadang bila artis mati, ceritanya sampai berminggu-minggu lagi. Kalau ulama mati tak ada pun. Saya ingat lagi tu sekalian, ketika mana arwah Datuk Ishak Baru meninggal dunia, pada hari yang sama ada ada seorang artis yang meninggal dunia juga tu sekalian. Tapi almarhum Datuk tu sekalian cuma keluar kecil je tu sekalian. Cuma cerita sikit beliau ni mufti, belajar kat mana, kemudian meninggal. Itu saja tu sekalian. Tapi yang artis tu lagi banyak ceritanya sampai beberapa buku surat ya. Di dalam bidang keuangan misalnya kita dapati kerajaan-kerajaan umat Islam membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Untuk sukan, olahraga ni banyak. Untuk kesenian, untuk kebudayaan, penerangan dan untuk memelihara kepentingan dan pangkat dan kedudukan para penguasa dengan mengatasnamakan secara palsu keselamatan negara. Sehingga tidak ada seorang pun yang diberikan hak untuk mempersoalkan peruntukan tersebut yang sememangnya adalah merupakan wang rakyat. Ini tu sekalian. Sampai ada buat gini, kemudian jadi apa? OSA, Akta Rahsia Rasmi. Siapa yang congkel, siapa yang sebarkan, orang tu boleh didakwa di mahkamah. Sedangkan itu adalah penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah dan penguasa. Berlakunya rasuah tu sekalian. Tapi orang yang mendedahkan tu pula yang kena akta bafia dan seumpama dengannya. Yang membocorkan kesalahan itu. Sedangkan yang melakukan kesalahan berlindung atas nama Akta Rahsia Rasmi dan lain-lain. Betul lah tu Kak. Tak tengok pun. Tak sempat pun nak tengok dah. Baik, sementara itu dalam pihak lain seperti bidang pendidikan, pengajaran, kesihatan dan perkhidmatan, awam kurang mendapat perhatian dan peruntukan yang sewajarnya. Apabila ada yang memohon untuk tambahan peruntukan bagi perkara-perkara di atas, maka mereka akan kata bahawa kerajaan tidak cukup wang dan sedang mengamalkan dasar wang ketat atau tight money. Sementara itu, pada pihak lain, mereka tidak segan-segan untuk memberikan peruntukan yang cukup banyak. Bahkan boleh dikatakan sebagai pembaziran. Keadaan seperti ini serupa dengan gambaran yang dahulu pernah disebut oleh Ibnu Al-Muqaffa. Apabila ada pembaziran di satu sisi, maka pasti ada perkara yang telah disia-siakan di sisi yang lain. Ialah bila duit tadi dah banyak tentu sekalian digunakan untuk benda yang membazir, benda yang tidak berfaedah, maka perkara-perkara yang berfaedah itu sudah dikesampingkan, sudah tidak diberikan keutamaan. Akhirnya tentu sekalian harta negara habis begitu saja untuk perkara-perkara yang tidak relevan, untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya dalam amalan-amalan ataupun dalam tindakan-tindakan. Jadi ini Dr. Syuk Qardawi tentu sekalian masih lagi membincangkan secara umum tentu sekalian bagaimana semua masyarakat ini kadang-kadang mereka tidak melakukan penilaian keutamaan itu dengan sebenar-benarnya. Apa yang mereka buat itu hanya untuk kepentingan-kepentingan dan keseronokan-keseronokan tindakan-tindakan mereka. Itu kita nampaklah tentu sekalian kan. Macam program-program
kesenian, program-program hiburan itu dilebihkan. Nak buat satu filem sampai berjuta-juta duit tu sekalian dilaburkan. Tetapi untuk program-program yang baik kadang-kadang jarang. Tuan-tuan tengok bila orang buat Akademi Fantasia apa semua sampai banyak siri tu sekalian. Saya ingat lagi tu sekalian, dulu ada satu program nama dia apa nama ni? Kuis Yang Arif. Kalau tuan-tuan ingat tahun 98 tu sekalian, tak silap saya, Kuis Yang Arif. Saya ingat tu pasal saya masuk pertandingan Kuis Yang Arif tu siri yang kedua dan dapat menang nombor 2 tu sekalian. Dapat dia pergi umrah lah. Tapi nak ceritanya sampai siri yang kedua habis dah. Tak ada lagi dah penaja untuk siri yang ketiga dan seterusnya. Tu. Jadi bila-bila program macam tu. Padahal program tu bagus. Kuis Yang Arif tu nak uji minda kita tu sekalian. Minda kita tentang ilmu-ilmu dalam Islam, tentang ilmu faraid, tentang ilmu apa namanya tafsir, tentang ayat Quran, tentang sejarah, tentang hukum-hukum fiqh, tapi dapat 2 siri je tu sekalian. Lepas tu tak ada penaja. Tapi yang apa namanya Akademi Fantasia, habis Akademi Fantasia datang pula satu lain, jadi macam-macam. Sama macam kerajaan PH dulu, dia kata kerajaan tak ada duit, tukar kerajaan baru ada duit. Itu tak tahulah Cik Jamalul Lain, dia pergi lah tanya dengan dia orang tu. Saya pun bukan tahu sak pasal duit kerajaan tu, sebab kita pun tak tahu. Entah pun cakap macam tu pun bukan tahu sangat. Kadang-kadang dia orang pun cerita je. Dia orang cerita je, kita pun bukan tahu sebetulnya. Sebab belum audit. Kalau nak tahu tunggu audit. Audit nanti baru kita tahu ada duit ke tak ada duit. Ini audit belum lagi. Kemudian tengok bajet nanti bulan 10 macam mana. Baru kita tahu. InsyaAllah. Itu berkaitan dengan kerajaan atau tu sekalian. Siapa pun kerajaan, yang penting kita nak ingatkan bahawa tanggungjawab menggunakan harta rakyat itu digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan individu ataupun peribadi, ataupun untuk kumpulan. Ingat, duit kerajaan itu adalah duit rakyat daripada pembayar-pembayar cukai dan juga apa nama ni, sumber-sumber dana yang lain, yang semuanya itu adalah untuk kepentingan orang ramai. Jadi kalau salah guna, walaupun terlepas kat dunia, tak pergi mahkamah, tak kena tangkap apa semua, tunggulah kat akhirat nanti kalau nak tahu. Jadi semua kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita uruskan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya oleh Allah Taala tentang kepimpinan kamu. Kita semua akan ditanya lah Cik Jamalul Lain. Minta maaf saya tak berapa kenal Tuan Jamalul Lain. Kita semua akan ditanya Cik Zainal, saya, semua kita akan ditanya tentang urusan rumah tangga kita, tentang urusan masyarakat. Kalau kita menjadi pemimpin masyarakat, ketua kampung apa semua, kita akan dipertanggungjawabkan juga dengan kepimpinan kita. Kalau kita jadi AJK Surau Masjid, kita pun akan dipertanggungjawabkan. Jadi semua sekali akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, dah lebih kurang dekat sejam kita bersiaran pada malam ini. InsyaAllah kita sambung esok malam. Esok malam kita akan membicarakan tentang rapuhnya penilaian para cendekiawan. Kalau ni tadi cerita pasal apa umum saja, masyarakat Islam, keutamaan itu tidak diambil berat. Tapi nanti esok malam kita akan bincang tentang cendekiawan. Golongan cendekiawan, macam mana dia punya kegagalan. Ini Dr. Izzat Qardawi tentu saja dia menulis untuk kita buat muhasabah tau, macam saya sebut tadi, untuk kita sama-sama muhasabah. Tapi apa yang dinukilkan, contoh-contoh yang dibuat di dalam apa namanya kitab ini, semuanya adalah yang bersifat semasa tentu sekalian. Tapi kebanyakannya adalah isu-isu tahun 1990-an, sebab beliau menulis buku ni tahun 1994. Baik tuan sekian, setakat ini dulu, insyaAllah kita jumpa lagi pada esok malam jam 9.95 begitulah ya. Saya pada ke lapangan dijemput untuk bersama-sama, dan jangan lupa tuan sekalian share pada kawan-kawan kita yang lain yang tidak ada dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita akan beroleh pahala juga tuan sekalian. Jadi kita share pada kawan itu pun kita akan tetap dapat pahalanya juga. Kerana apa? Kerana kita menyambung-nyambungkan ilmu ni tuan sekalian. Macam MLM, orang yang pertama dia dengar, dia sampai pada orang lain terus sambung juga, dia akan terus dapat pahalanya, accumulate, macam orang MLM kan. Jadi kita tengok kita jadi upline nombor berapa. Baik tuan sekalian, di sini masih lagi suara dentuman mercun tuan sekalian ya. Orang kampung ni dahsyat.
Masih terus bermain mercon. Ya, sama-sama Ustaz YB Samsul Firdaus kerana bersama-sama kita pada malam ini, tiap-tiap malam bersama. Terima kasih memberi sokongan. Ini sedikit perkongsian ilmu yang dapat saya sampaikan, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi esok malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa khshurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.